Jing, jangan bunuh aku. Tolong, demi masa lalu kita sebagai suami isteri. Dulu waktu bercerai, kau berkeras nak dapat hak penjagaan anak kita. Lepas kau ada kekasih baru, kalau tak nak jaga dia lagi, bagi balik pada aku. Tapi kenapa kau bersekongkol dengan si jalang ini bunuh anak aku? Maafkan aku, Jing. Aku dah dipengaruhi fikiran jahat. Dua puaka, anak aku cuma berumur 10 tahun. Macam mana kau tegar campak dia dari tingkat 20? Kau bapa kandungnya. Macam mana kau boleh buat begitu? Jing, bukan salah aku. Semua ini gara-gara dia. Dia yang hasut aku untuk campak Ying. Dia kata kita buat tanpa ada yang tahu. Kak, bukan salah saya. Itu semua dia. Saya cuma tak suka Ying, tapi dia sendiri yang nak bunuh. Kau tipu. Bukan salah saya. Kalau tembak kau berdua dengan satu peluru pun masih terlalu murah. Tolong. Selamatkan saya. Pergi merayu Dewa Yama. Cik, patuhi arahan kaki tangan pengawal. Pisau pemetik api, alat komunikasi. Ya, Jing. Ya. Hukuman kau sudah tamat. Kau boleh balik sekarang. Baik. Wadah 10 wunduan, anakku Yaoyai pasti dah besar sekarang. Selamat kembali, Kak. Kak, 10 tahun lalu kau bersedih lalu mahu jelma hukuman penjara. Sekarang, kami akhirnya menunggu kebebasan kau. Ini perjanjian equity Yunding Group bernilai 1 bilion yuan. Terimalah, Kak? Kak Jing, kalau tak sebab bimbingan kau dulu, saya masih buruh kilang. Ini 100 juta yuan, tanda terima kasih saya. Ambillah. Kak, di medan perang Timur Tengah dulu, kau selamatkan saya dari timbunan mayat. Nyawa saya milik engkau. Sekarang kau baru bebas, kau perlukan orang. Semua pasukan tentera upahan Blood Wolf sedia perintah. Kak, saya pun ikut. Kami semua patuh pada kau. Bawa balik duit dan equity ini. Bukan milik aku. Aku tak nak. Lang Wang, An Wang, kamu semua pun balik. Kak Jing, kau ni? Sekarang aku dah bebas dari penjara. Saya sudah berazam untuk putuskan hubungan dengan masa lalu dan tidak lagi campur urusan dunia hitam. Semua orang bersurai. Kakak Jing? Tetamu, ini bunga tuan. Ya, Yao. Siapa yang bagi bunga ini? Tetamu yang tinggalkan tadi. Tetamu tinggalkan? Perempuan tak guna. Kau boleh jadi nona terhormat, tapi keras kepala buka kedai makan hina ini. Aku rasa kau cuma nak menggoda lelaki. Saya tak. Tak, aku nampak kau sedang menggoda. Saya betul-betul tak. Hari ini aku nak pukul kau sampai mati. Hentikan. Siapa kau rasa diri kau? Aku pukul isteri aku, tak ada kena-mengena dengan kau. Berani kau pukul aku? Kalau kau berani sentuh anak aku lagi, aku bunuh kau. Apa engkau cakap tadi? Siapa anak engkau? Yao, ini mah. Lepaskan dia. Rupanya kau ibu mertua yang bunuh suami sendiri dan masuk penjara. Kau tak ada masa Yao kecil dulu. Dan dia besar boleh hidup sendiri, baru kau muncul. Aku faham kau balik nak menumpang kami untuk masa tua. Mimpilah kau. Kau tahu berapa banyak ejekan Yao tanggung bertahun-tahun sebab kau? Yao, mak minta maaf. Apa kau buat di sini? Hari ini aku baru keluar penjara. Datang nak jumpa kau. Tak payah engkau jumpa aku. Pergi sekarang.
Aku tak nak kau di sini, pergi. Kalau tak, aku panggil polis. Yao, Mak tahu banyak hutang budi. Sekarang Mak nak tebus semampu boleh? Nak tebus, nak guna apa, cakap kosong je. Nafkah tapi aku nanti perware. Kalau benar nak tebus, bawa duit. Baik, Mak akan bagi duit. 10 juta yuan cukup? 10 juta yuan? Kau tahu 10 juta tu berapa? Kau main-main ke? Jangan nak menunjuk, memalukanlah. Yao, Mak bukan menunjuk. Esok Mak bawa 10 juta datang ambil kau. Aku ingatkan, jangan berani pukul anak aku. Kalau... Shortest, apa lagi yang kau nak buat? Dia isteri aku. Suka hati aku nak pukul. Kau ingat kau siapa nak campur? Betul tak, sayang? Hai. Keluar! Ini akibat kau pukul aku. Kau tumbuk aku sekali. Aku balas 10 kali pada anak engkau. Sama ada kau bunuh aku hari ini atau dari sekarang tunduk malu bila jumpa aku. Kau cari maut? Suami sendiri pun kau bunuh. Mari, bunuh aku. Bunuh! Baik. Mari. Mari tengok budak ni berani terus lawan lepas aku ajar. Aku bunuh kau. Kau ingat kau siapa depan aku? Masa Yejing berkuasa dalam dunia gelap, kau masih pakai lampin. Kau ingat cukup kuat lawan aku? Tak layak pun. Lepaskan dia. Yao, kenapa kau pertahan lelaki macam ni? Bunuh, kurang seorang sampai dalam dunia. Di mata Mak, berapa murahnya nyawa manusia? Mak tak suka ayah, Mak bunuh. Sekarang tak suka suami aku, nak bunuh juga. Bila giliran aku yang Mak tak suka? Lepas tu nak bunuh juga? Yao, ini cara kau lihat, Mak. Apa lagi yang patut aku fikir? Yao, inikah cara kamu melihat aku? Yao, ada apa denganmu? Ibu akan bawa kamu ke hospital. Jangan sentuh aku tak perlukannya. Sayang, jom kita pergi. Yao. Ibu, tengok kuku baru saya. Cantik tak? Memang cantik. Kerja bagus. Bila nak bawa ibu buat juga? Baiklah. Si kecil nakal, timing memang tepat. Pergi buat sup cendawan yang biji teratai untuk kami. Boleh saya rehat sebentar dulu? Cik, biar saya buatkan. Jangan halang. Saya cuma suka sup Yao buat. Lagi kamu berlakon. Pembawa sial. Sejak kamu datang, semua jadi kacau. Suruh kerja sikit. Kamu pura-pura sakit. Bila keluar, main geletek dengan lelaki. Malangnya keluarga Sun kahwin wanita macam kamu. Ibu, itu bukan benar. Cepat buat sup manis untuk saya sekarang. Ibu, perut saya sangat sakit. Nak pergi atau tak? Ibu, saya pergi. Kamu perlu diajar baru nak dengar. Tunggu, butakah kamu berdua? Tak nampakkah anak saya sangat kesakitan? Korang buta ke? Tak nampak anak aku sakit macam ni? Anak. Kau Mak Yao, si pembunuh tu kan? Dah keluar penjara? Rasa pelan kenapa si Sundal ni tiba-tiba berani melawan. Rupanya ada belakang balik. Jangan sangka kami takut sebab kau penjahat. Ini rumah aku. Kami tak nak kau sini. Keluar sekarang. Ya, tak keluar kami poliskan. Yao, jom. Ibu bawa ke hospital. Yang mana? Suruh keluar, bukan bawa si Yao ni. Lagipun buat apa nak hospital membazir tu? Kasih ubat sakit je dah cukup. Betul tu. Berani kau hina anak aku depan mata? Nak mati ke? Hari ni tiba-tiba ingat kau ada anak. Yao dah belas tahun tinggal sini. Makan pakai semua kami wajib jaga dia. Sekarang dah besar nak ambil balik. Yao, bukankah Mak suruh keluarga Makcik Yu jaga kau? Keluarga Makcik Yu benci aku. Suaminya selalu pukul dan jerit. Terpaksa aku lari. Berani betul. Jom ibu bawa ke hospital. Jangan gerak. Yao, aku suruh kau sembah sekarang. Kau pula si Sundal keluar sekarang juga. Ya, kami tak nak kau sini. Dah ada sokongan berani langgar arahan aku. Cangkian pukul dia. Mak! Berani awak pukul anak saya? Saya pukul anak awak. Nak pilih hari khas ke? Sial kau, saya lawan sampai mati.
nak saigin nyawa saya. Ingat tak? Kalau sentuh sehelai rambutnya, saya bunuh awak. Lepas mak saya lawan awak. Bunuh. Ingat amaran saya hari ini. Kita pergi? Doktor kata awak ada gastrik akut sebab tak makan ikut masa. Mulai sekarang makan ikut masa ya? Tiada ibu bapa. Tak mungkin makan tepat masa. Maafkan saya gagal jaga awak. Kenapa awak bunuh ayah? Ayah saya jahat, jangan bagi alasan. Setiap kali jumpa, dia bagi semua yang saya nak. Dia selalu menangis bila pergi. Sepatutnya awak jangan bunuh dia. Tak ada alasan lagi. Yao, awas lapar? Tak boleh cari alasan pun. Pembunuh keluar, tak perlu jaga saya. Yao. Bil hospital Yao belum bayar. Siapa penjaga? Saya ibunya. Nanti saya bayar. Baik, cepatkah? Baik. Tak mampu bayar bil nak jaga saya. Baru keluar penjara pukul keluarga suami. Sekarang tak boleh balik rumah, tiada duit. Mak ada duit. Kalau ada, tunjuk. Nak saya sengsara lagi? Mak bagi 100 juta pada Makcik Yu Ying jaga awak. Dia tak jaga awak. Mak akan ambil semula. 100 juta tahu saya macam mana lainnya. Kalau betul ada, mereka tak akan pukul dan panggil saya peminta. Berani dia tunggu mak ambil semula? Nak lari? Tak apa, saya tak harap pun. Percayalah, mak pasti ambil balik. Yu Ying. Siapa di sana? Cik, awak cari siapa? Wak pasti Zhang Zhi, suami kedua Yu Ying. Tepat sekali. Cik sila masuk duduk. Nak jumpa isteri saya. Dia tiada sekarang, tapi sebentar lagi balik. Lihat rumah ini. Hiasan sahaja 8 juta ringgit. Cik, panggil awak apa? Suruh Yu Ying balik dalam 10 minit. Beritahu dia Ye Jing datang. Kenapa cik terdesak nak jumpa dia? Sila duduk. Minum wain merah dan boraklah. Saya ada banyak duit. Awak tak faham apa saya cakap. Kenapa awak? Saya baik, tapi awak berlagak sebegini? Siapa awak nak arah saya di rumah sendiri? Nak jumpa isteri saya? Boleh tidur dengan saya dulu. Hai perempuan tak sedar diri. Berani kamu pukul saya? Baiklah, saya akan ajar awak sekarang. Awak ada 9 minit lagi. Jika Yu Ying tak muncul, awak yang akan tanggung akibatnya. Hello? Sayang. Kak Jing, bila awak keluar? Beri kecil awal-awal, saya boleh jemput awak. Lutut sekarang. Sayang, ini. Yu Ying, awak memang hebat. Saya beri 100 juta, awak hidup mewah, makan enak, minum wain mahal, duduk villa besar. Benda letak dalam bank pun faedah tahunan berjuta-juta ringgit. Kak Jing, saya. Tahukah ini awak senirupan anak saya? Dia terpaksa hidup sebagai pembantu rumah. Salah cakap, terus dipukul teruk. Maaf Kak Jing, saya gagal jaga Yao. Suami saya, dia tak tahan Yao. Bila saya tiada, dia pukul dan marahnya. Yao lari rumah. Saya cari, tapi dia enggan pulang. Yu Ying, awak ingat saya bodoh? Atau awak sangka saya tak akan keluar penjara? Yu Ying, flower cakap macam ni. Awak sangka Ye Jing ni bodoh ke? Ataupun awak rasa saya tak akan keluar penjara sampai mati? Maaf Kak Jing, salah saya silap. Mari sini. Lebih 10 tahun lepas. Awak cuma perempuan cerai tak ada rumah, jual barang kat tepi jalan. Saya kasihan ambil obat masuk, beri 100 juta jaga anak saya. Macam ni ke awak jaga dia? Perempuan jahat. Lepas dia sekarang. Nak saya panggil polis? Panggillah polis. Awak rasa saya takut ke? Saya panggil polis sekarang. Kakak Jing, saya salah. Tolong maafkan saya. Jangan takut. Saya panggil polis sekarang. Nak panggil polis buat apa? Melutut sekarang. Awas. Perkara ni takkan habis macam ni. Baki 200 juta tu berapa lagi? Tinggal 10 juta aja.
Tak guna. Setiap kali minta duit kata tak ada. Rupanya simpan sendiri. Wah, tak faham apa saya cakap. Saya bagi ratus juta 10 tahun lepas. Sekarang tinggal 10 juta? Nak bagi atau tak? Ada bukti ke saya terima ratus juta? 10 juta ni duit keluarga kami. 1 sen pun takkan lepas. Kakak Jing, saya... Nampaknya saya terlalu baik. Saya tanya kali terakhir, nak bagi 10 juta tu atau tak? Kalau tak bagi, nak buat apa? Nak bunuh saya ke? Bukan tak pernah bunuh orang. Lagi satu pun tak ada masalah. Kak Jing, duit semua dah ada di sini. Tolong lepaskan suami saya. Yu Ying, nanti kita perlahan-lahan selesaikan hutang ini. Maaf, mana pesakit Kak Katil ni? Suaminya dah bawa dia pergi. Apa? Duduk berlutut betul-betul. Mak kau ganas betul. Baru keluar penjara terus pukul keluarga kita. Jangan pukul saya. Pukullah sundal ni sampai mati. Pukul sampai mati. Seumur hidup tak pernah kena pukul macam ni. Xiao Jian kena balas dendam teruk kat dia hari ni. Mak, kakak jangan risau. Hari ni aku pasti buat dia harap mati je. Ye Yao, ingat tak apa aku cakap kat mak kau? Setiap tumbuk dia, aku bayar balik 10 kali. Lelaki sejati mesti tepati janji, kan? Betul tak? Berhenti pukul. Kalau terus pukul, saya matilah. Sampai mati pun salah mak kau yang pembunuh tu. Kak, hari ni kita guna disiplin keluarga. Nak mula hukum? Ya. Bangun! Jangan, jangan. Lepaskan, lepaskan, jangan. Hennings. Berhenti. Mak. Yao. Mak dah sampai. Duduk tepi tengok mak uruskan. Okey. Baik, aku dah beri amaran berulang kali. Kamu tak faham? Kalau berani sentuh anak aku lagi, aku bunuh kau. Kamu bertiga akan mati hari ini. Jangan datang. Aku ni pandai bertaruh. Tunggu sekejap. Kau tak pandai bertaruh ke? Aku salah. Maafkan aku. Aku insaf. Ye Jing, jalang. Sekarang aku tahu punca semua masalah. Kamulah sebabnya. Atap atas sengit, atap bawah pun sengit. Lepaskan mak aku. Seterusnya kau. Bridge. Ayah. Akhirnya ayah balik. Ayah perempuan sial ni Mak Ye Yao baru keluar penjara. Dia kata nak bunuh kita semua. Sialan, aku nak ambil nyawa kau. Lepaskan isteri aku. Sayang, kau okey tak? Perempuan sial ni. Aku nak dia mati teruk. Nak aku mati teruk? Berani kau pukul orang? Jom, aku pukul kau balik. Kau bapa Sunjan kan? Hari ni aku hantar kau semua berjumpa di alam baka. Suami dah balik, rasa ada sandaran Jangan dekat-dekat. Nak aku mati teruk? Sunjan. Ayah. Anak perempuan awak Yao dah kehilangan rumah umur 10 tahun. Mengembara, sengsara, hampir mati kesejukan. Anak lelaki saya yang kasihan bawa dia balik. Kalau bukan kami, anak awak dah lama mati. Macam ni ke cara balas budi? Kalau kau layan anak aku baik-baik, mesti aku dah balas budi kau. Tapi buta kan kau? Tak nampak ke keadaan dia sekarang? Kalau lambat sikit aku datang, anak lelaki kau dah bunuh dia. Walaupun macam tu, kami jaga dia hampir 10 tahun. Maksud kau, jaga dia 10 tahun lepas bunuh pun aku kena bersyukur? Memang ada sebab kami pukul dia. Alasan apa cakap sekarang? Dengar cakap, dia suka main kayu 3 dengan lelaki lain. Mengarut. Pertama sekali, anak aku takkan buat macam tu.
Salah pun tak patut pukul dia teruk macam ni. Undang-undang tak benarkan. Logik pun tak logik. Aku ya Jing pun tak izin. Perempuan tak beradab. Sangat biadab. Kau nak aku beradab dengan kau? Jangan, hentikan! Sun Jian tadi nak tunjuk siapa lebih kejam. Tengok siapakah yang sebenarnya kejam. 10 tahun lepas orang buli anak sulung aku dah tiada. Ayah, tolonglah. Long bunuh orang. Berhenti. Keluarga kami penyelamat anak engkau. Kalau bukan kami, bolehkah engkau jumpa anak engkau sekarang? Baiklah, itu betul. Tapi kita selesaikan perkara ini satu persatu. Saya akan balas jasa menjaga anak saya. Dan saya akan balas dendam penganiayaan terhadapnya. Saya tak mahu anda balas jasa pun. Kita lupakan sahaja hal ini dari sekarang. Setuju? Mimpilah. Jadi apa yang anda mahu, Chen? Atas jaga anak saya akan bayar dengan wang. Ori, tak sebab teraskan nyawanya di Tiraka Rifpakinichi Antan dan Wernik Indah. Tapi saya mesti ambil nyawa isteri dan Sun Jian. Cakap, berapa duit yang anda mau? Kami mahu 1 bilion yuan. Ya, tepat 1 bilion yuan. Dia ada 1 bilion yuan, kami lupakan 10 tahun menjaga dia. Kalau tak ada, keluar dari sini. Baik, 1 bilion yuan. Anak saya bernilai harga ini. Saya bawa ni wang ini dalam 3 hari. Yau. Jadikan skim retrian flee anda. Jom, Mama bawa ke hospital. Yau, dah sedar? Macam mana perasaan? Dah baik? Nak ucap terima kasih ke? Tanpa anda, mungkin saya dah mati di belasah Sun Jian. Tapi ya, jika bukan kerana anda, mungkin tak separah ini. Yau, Mama minta maaf. Selain maaf, apa lagi nak cakap? Yau, jangan risau. Mulai sekarang, takkan ada buli anda. Tak peduli janji kosong ada duit tak? Kalau tak ada duit, jangan dekat saya. Yau, kad ini ada 10 juta yuan. Ambil dulu. Lepas Mama dapat balik equity, nak berapa pun boleh. Betul ada 10 juta yuan. Sudah tentu. Dari mana dapat duit ni? Ini duit yang ibu anda curi dari keluarga saya. Ibu anda perompak. Kapten Zhu, perempuan ni. Dia masuk rumah secara terbuka dan rompak 10 juta yuan. Kami ada saksi dan bukti. Kami ada saksi dan bukti. Kapten Zhu, cepat tangkap ibu dan anak perempuan tak tahu malu ni. Ceroboh rumah rompak 10 juta yuan patut habiskan hidup dalam penjara. Yau, kamu okey ke, Yau? Jangan sentuh aku. Duit ni awak curi sendiri. Tak sangka aku ada mak macam ni. Kapten Zhu, ni bukti kukuh. Cepat tangkap diorang. Tunggu sekejap. Yu Ying, pandang aku. Aku yang rompak 10 juta yuan ke? Kak Jing, 10 juta ni memang duit keluarga saya. Maknanya saya yang rompak duit 10 juta ni? Kak Jing, sebenarnya awak ugut saya terpaksa beri duit ni. Perempuan jahat. Nak cakap apa lagi? Tengah hari cerah pun berani rompak 10 juta yuan. Awak rasa dunia ni tiada undang-undang ke? Saksi dan bukti pun ada, berani lagi nak nafikan. Siapa berani kerak? Apa? Nak lawan undang-undang depan-depan? Ya, Jing, kau nak apa sebenarnya? Kapten Zhu, bagi saya 10 minit. Kalau tak boleh buktikan diri saya tak bersalah, boleh bawa saya pergi. Baik, 10 minit saya beri. Zhao Xinlan, datang ke Hospital Jingxian dalam 10 minit. Berlakon saja, Zhao Xinlan. Kalau betul dia boleh hubungi wanita terkaya di Qingzhou, tak perlu masuk rumah curi 10 juta. Ha, betul tu. Berlakon pun tak reti. Yau, percayalah pada ibu. Boleh scan? Saya percaya? Boleh. 10 minit dah habis. Saya dah agak dia menipu. Zhao Xinlan. Hampir tertipu juga. Kalau dia betul berkuasa, kenapa suruh saya jaga Ye Yao dulu? Jangan berlagak. Inikah maksud nak saya percaya? Cik Ye, masa tamat. Ikut saya. Siapa berani ambil Kak Jing depan mata saya? Kakak Jing, maaf saya terlambat. Tak apa. Pengarah Zhao, kenapa awak di sini? Kenapa tak beritahu awal nak datang? Saya pasti ke pintu masuk untuk menjemput kamu. Awak siapa? Saya Zhu Zheng, Ketua Balai Keselamatan Awam di daerah Guangming. Oh, saya jadi itu si Kapten Zhu. You ke yang susahkan Kakak Jing saya? Tak, ini cuma salah faham kecil. Kapten Zhu, ini langsung bukan salah faham. Kami ada saksi dan bukti. Memang dia ini yang baru keluar dari penjara. Dia pecah rumah dan rompak 10 juta yuan saya. Mengarut. Kakak Jing nak rompak 10 juta yuan awak. Saya tawar 100 juta yuan pun dia tak mau. 100 juta yuan? Kenapa? Awak tak percaya ke? Kakak Jing tolong terima ini.
Shinlan, saya dah cakap saya tak ambil benda bukan hak saya. Bawa balik dulu, jangan sebut lagi. Zhang Zhi, Yu Ying berani betul kamu fitnah orang tak bersalah. Kapten Zhu bukan macam tu, dia betul-betul pecah rumah saya. Hei, kad masih ada. Kami ada rakaman CCTV juga. Berani lagi kamu fitnah, Cik Ye? Orang 100 juta yuan pun tak mau, mana mungkin dia rompak 10 juta. Saya rasa kamu tak akan berhenti sampai dapat akibat berat. Berani lagi kamu mengfitnah, Cik Ye? Dia yang tak mahu ambil 100 juta yuan. Mana mungkin rompak 10 juta? Aku rasa korang berdua takkan berhenti sehingga berdepan akhir yang pahit. Korang semua berpakat buat sandiwara buli kami orang biasa. Cakap pasal 100 juta yuan. Rupanya cuma kad. Siapa tahu ada duit ke tak? Tepat sekali. Perempuan tak berguna. Berani kamu persoalkan aku? Baik, aku akan buat kamu mengaku kalah tanpa alasan. Kapten Zhu depan semua orang. Hubungi bank semak baki kad ni. Ya. Bila dah tahu kebenaran, tengoklah apa lagi nak cakap. Baki kad ini ialah 100 juta yuan. Dengar jelas ke belum? Aku tak ragu Zhao Xinlan ada 100 juta yuan. Tapi ini masih sandiwara. Yang satu pura-pura bagi, satu pura-pura tak nak. Aku tak akan terima, tak kira apa. Berapa pun kamu cakap, hakikatnya dia pecah rumah rompak 10 juta. Yu Ying, cakap depan semua. 10 tahun lalu, aku bagi 100 juta jaga anak aku. Saya tak percaya. 100 juta ini kami cari dengan keringat sendiri. Baik, kalau tak cakap dekat semua, macam mana korang dapat duit ni? Kalau tak, boleh terang jelas, Kapten Zhu. Dakwa mereka ada harta tak jelas sumber. Kamu, Kapten Zhu, dia layan aku begini depan mata, tak nak halang ke? Kamu ni pengacau tak munasabah. Kalau bukan sebab tugas, aku dah ajar kamu dengan tangan sendiri. Yu Ying, jawab. 10 tahun dulu, aku bagi 100 juta atau tak? Kak Jing. Yu Ying, kau masih ada peluang menebus diri. Kau tahu kemampuan saya. Kak Jing, saya salah. Cakap. 10 tahun lalu, saya beri kau 100 juta yuan. Kak Jing, ya. 10 tahun lalu, kau betul beri saya 100 juta yuan? Saya beri 100 juta yuan untuk jaga anak saya, tapi kau halau dia. Kak Jing, tak. Saya tak halau dia. Saya tak pernah halau Yao Yao. Suami kau pukul dan kutuk saya. Bagi makan makanan anjing, itu tak halau saya ke? Lepas semua tu, kau masih panggil saya pemalas dan kau diam saja. Itu tak halau saya ke? Saya... Terlalu keterlaluan. Hai binatang, macam mana korang boleh sejahat ini? 100 juta yuan 10 tahun lalu. Dengan faedah 10 tahun, jadi 10 juta yuan kan? Kau tak jaga anak saya. Jadi patutlah saya ambil balik duit kan? Kau cakap tinggal 10 juta, saya ambil 10 juta itu. Macam mana jadi saya rompak kau? Tidak. Kak Jing, saya salah. Saya benar-benar insaf sekarang. Yu Ying, kau tahu apa perlu dibuat sekarang, kan? Jangan paksa saya bertindak. Jaga maruah masing-masing. Kau, Kapten Zhu. Sebab tiada masalah sini, saya pergi dulu. Kapten Zhu. Yu Ying, kau buat apa? Berani betul. Sundal, semua ini gara-gara kau. Kau punya pasal. 10 tahun lalu, kau terlalu rakus hingga tak terima Yao Yao. Kalau dulu kau baik sikit dengan dia, adakah kita begini sekarang? Sial, sekarang kau nak salahkan aku saja. Kalau dulu kau setuju, berani ke aku buat begitu? Semua salah kau. Siapa lagi nak disalahkan? Aku dah larang kau cari Kak Jing hari ini, kau degil juga. Lihatlah, sekarang kita berdua nak mati. Kalau tidak, keluarga kita bertiga semua binasa. Kau takut apa? Mereka tak berani? Kau ingat mereka berani bunuh orang tengah hari begini? Tunggu, Zhao Xinlan ada ribuan cara hilangkan kita bertiga. Berhenti. Wah, ramai betul di sini. Zhao Xinlan, kuasa kau memang besar. Ketua Wang, apa tujuan tuan datang ke sini? Zhao Xinlan, kau ingat duit kau boleh buat apa saja di Qingzhou? Cik Shen tuan ajak Ketua Wang datang sini. Apa maksud Cik? Shen Yun, lama tak jumpa. Hampir aku ingat kau lupa cikgu. Cikgu. Dulu cikgu senang dalam penjara, semua pun tenang. Sekarang cikgu keluar penjara. Apa maksudnya ini? Lagipun dulu cikgu suruh bubar Persatuan Bangun Tuhan. Kami ikut. Sin saya kata, sekarang cikgu nak tubuhkan semula persatuan itu? Kau nak hak syarikat ataupun tak? Tak ada siapa tahu fikiran kau. Shen Yun, mula-mula jumpa kau, kau cuma budak lari hutang merayu masuk gang. Terus aku warga Asiancer lindungi dan latih kau jadi orang berpengaruh. Inikah balasan kau? Cikgu, baik kita tak utur kisah lama lagi. Saya rasa penjara tempat terbaik untuk cikgu sekarang. Lebih baik cikgu balik penjara dengan patuh. Ketua Wang, tangkap dia. Ikut saya. Berani kamu? Zhao Xinlan, I tak mengikut.
Kamu nak halang tugas rasmi. Kamu ingat boleh buat sesuka hati tanpa ikut undang-undang? Cubalah kalau berani. Ketua Wang, apa tuduhan untuk tangkap saya? Pemaharakan dan rompakan melibatkan wang besar. Paksa keluarga Yu Ying mati. Cukup tak tuduhan ni? Dia kena hukuman mati? Yu Ying sendiri kata saya beri 100 juta yuan. 10 juta yuan ni asalnya milik saya. Saya cuma ambil semula duit sendiri. Mana ada rompakan. Oh, betul ke Yu Ying? Cik Ye Jing betul beri 100 juta? Harus sesaat dia nak baca untuk kembali inspeksi berjawab. Tak betul langsung. Ye Jing tak pernah beri duit. Saya mengaku tadi sebab dipaksa Zhao Xinlan dan Ye Jing. Ketua Wang, tolong tegakkan keadilan. Ye Jing ni masuk rumah rompas 10 juta, paksa kami mati. Dunia ni dah tak ada keadilan ke? Ajar sendiri. Kami akan tegakkan keadilan. Yu Ying, bagus. Kerja hebat. Ketua Wang tengok. Dia berani cakap macam ni depan awak. Terlalu angkuh. Ye Jing, berani sungguh. Ingat awak lebih dari undang-undang? Ketua Wang, penjenayah macam Ye Jing tak boleh dibiarkan. Shen Yun, Sister Jing baik sangat pada awak. Ini balasan awak. Tak tahu malu. Kebaikan apa? Kita saling eksploitasi. Dia ambil dan latih saya, tapi saya juga cari duit untuk dia. Tapi semua duit masuk poket awak. Sister Jing tak dapat sesen pun. Saya sama mendeplomi Fisas dan bunuh dia supaya tak boleh minta duit. Baiklah, rupanya saya terlalu lembut dengan korang. Apa? Nak melawan lagi? Ketua Wang, kalau dia melawan, tembak terus. Saya tanggung akibatnya. Ya, Cik Shen. Saya nak tengok siapa berani sentuh walau sehelai rambut Sister Jing. Tuan, sebab anda siwiti Richie Younger. Dengar di sini kucak-kacir saya datang tengok. Cik Shen tak sambut tetamu ke? Sambut, tentu kami sambut. Cik ya, lama tak jumpa. Kalau Cik tak hantar orang ambil bukti di luar negara, saya masih dalam penjara sampai sekarang. Tuan baik hati. Lagipun Tuan memang tak bersalah. Kak Jing, awak dah bebas. Yunting. Ketua Wang, kenapa kecoh sangat di sini? Terlepas lapor Cik Ye rompak 10 juta, jadi saya urus kes. Lepas tu tangkap Cik Ye. Saya cuma lakukan tugas. Tugas apa? Dulu Cik Ye kaya raya masa urus Zhao Shenhui. 10 juta itu sikit saja untuk dia. Guna otak sikit, takkan dia rompak 10 juta. Saya bodoh. Hukumlah saya, Tuan. Tuan, kita cakap dengan bukti. Ni rekod dari bank yang saya baru dapat. 10 tahun lepas, saya transfer 100 juta ke Yu Ying untuk jaga Yao Yao. Lihat. Ketua Wang tengok betul-betul. Saya salah. Saya fitnah orang tak bersalah. Cukup. Tamatlah sandiwara ini. Ikut saya. Ya. Cik Ye, jumpa lepas selesai urusan di sini. Terima kasih. Berhansip. Kak Jing, saya tahu saya salah. Jangan bunuh saya. Kak Jing, pengkhianat tak tahu terima kasih memang tak patut dilayan. Mari sini, bawa kedua-dua. Mereka pergi. Kak Jing, tolong lepaskan saya. Apa kau buat? Lepaskan saya. Kodok macam kau tak layak hidup. Kau pula. Kau dah tahu Yao Yao derita. Kenapa tak bawa dia lari? Hak apa kau nak hukum saya? Kau pun sama aja. Siapa kau nak halang saya? Bawa mereka pergi. Jing Jai, saya tahu Yao Yao tak baik. Tapi saya takut dedahkan dia sampai dia mati. Keputusan siapa tu? Hai Tuan, keras hati dan tegas macam dulu juga. Kami yang khianat Tuan memang takkan dapat akhir baik. Shen Yun, sekarang kau dah tahu hebatnya Kak Jing kan? Shen Yun, kau lupa. Dulu waktu kau sedang berkuasa, saya suruh kau berlutut 3 hari. Apa saya cakap dulu? Aku rasa kau lupa. Dulu waktu kau paling berkuasa, aku buat kau berlutut 3 hari. Apa aku dah cakap? Mestilah aku ingat, takkan aku lupa. Dulu aku cuma nak hukum 2 pelayan yang tak hormat aku. Bila kau tahu kau buat heboh marah teruk dan buat aku berlutut di khalayak ramai. Maksud kau buat heboh tu apa? Moto Zhao Shenhui, kita tegas pada diri, toleran pada orang lain. Kau mungkin dah lupa kau pun berasal dari bawah, kan? Mana boleh dapat sikit kuasa terus bully orang bawah? Siapa kau nak masuk campur urusan aku? Nampaknya kau cuma ingat aku buat kau berlutut, bukan kata-kata aku. Kau kata boleh beri kuasa dan kekayaan tak terhingga, tapi juga buat aku kehilangan semua. Jadi kau tak percaya aku boleh buat sekarang? Ye Jing, kau bukan dahulu lagi. Aku Shen Yun pun bukan Shen Yun yang dulu. Begitukah? Aku dah ni lihatlah. Aku pergi dulu. Cubalah halang aku. Kakak Jing, Shen Yun terlalu angkuh. Kita kena hukum dia. Ye Jing, lama aku tahu kau kejam dan pantang undur.
Hari ini aku sengaja bawa 2 pembunuh upahan. Aku tak percaya kami tak boleh habisi kau hari ini. Kalian berdua, serang! Pembunuh upahan cuma setakat ini? Ini mustahil. Tak boleh tahan. Mari kita tengok hari ini. Shen Yun, sekarang kau dah tahu betapa hebat kakak Jing. Shen Yun, tak sangka kau akan jadi begini hari ini? Bertahun latihan seni bela diri, tapi masih tak ada istimewa. Kenapa? Kau lebih kuat daripada 10 tahun lepas. 10 tahun lalu aku dah kuat, cuma sembunyikan sebahagian. Selalu simpan 30% tenaga. Bukankah aku ajar kau dulu? Kedua, 10 tahun dalam penjara beri banyak ilmu sampai latihanku naik tingkat. Baik, aku rela mati. Bunuh atau seksa, ikut suka hatilah. Shen Yun, kau ingat bersikap berani akan selamatkan nyawa kau? Tak, aku tahu. Merayu atau berkeras, kau tetap akan bunuh aku. Lebih baik berterus terang daripada merayu. Baiklah, kalau kau berani sangat, terjunlah dari tingkap itu. Kalau tak mati, aku lepaskan kau. Cuma 10 tingkat saja. Mungkin kau boleh hidup. Cik Shen, tolonglah. Kalau berani terjun, saya akui Shen Yun ada tulang belakang. Tuan, bolehkah beri saya satu peluang lagi? Beri peluang? Layakkah kau dapatnya? Yun Ting, kita pernah bekerja sama. Boleh tolong merayu? Mustahil. Saya kisah lepaskan awak, tapi berlutut dulu. What series Sufan Githaridi? Ya, saya sengaja bersikap begini. Dulu saya hukum awak berlutut. Awak dendam sampai sekarang. Hari ini saya bagi awak balas dendam nanti. Tapi cepatlah, nanti saya bunuh awak dulu. Baik. Keluar. Lesi mata-mani benatai penggajaran hari ini, Tuan. Gunung hijau tetap ada. Air jernih mengalir tenang. Biasa saja. Pergi beritahu mereka, Ye Jing akan ambil semula semuanya. Esok di Hotel Shanshui. Suruh semua datang. Jing, kenapa tak bunuh saja dia? Bunuh dia terlalu mudah. Tak bestlah. Kakak Jing, betul nak adakan jamuan untuk ahli persatuan itu esok? Dulu saya hanya bubarkan persatuan itu secara lisan. Tapi selepas saya masuk penjara, mereka tubuhkan Persatuan Dewa Kekayaan. Saya tak nak campur lagi, tapi siapa sangka... Mereka takut dengan awak. Lebih senang kalau awak hilang. Mereka takut saya hidupkan semula persatuan kami. Apa yang mereka takut? Saya akan lakukan. Agak. Itu nampak warna sukun ibu itu besar. Saya juga. Jing. Yao, esok Mama ambil semula equity. Awak boleh belanja sesuka. Daripada cara awak hari ini, awak memang hebat. Tak ramai lelaki lebih kuat daripada awak. Ayat Sen tanam melawan awak? Adik awak bunuh dia, ya? Yao, ini bukanlah seperti yang awak fikirkan. Kalau begitu sebenarnya, beritahu saya. Andi karang awak khulaf faham itu gendang kaya. Apapun saya cakap, awak tak percaya. Suatu hari nanti awak akan faham niat baik ibu. Keluar sekarang. Saya nak rehat sebentar. Baiklah, mana awak berehatlah sebentar. Di sini saya doakan penubuhan semula Persatuan Shenzhen kita berjaya sepenuhnya. Tuan Pengerusi Miyamoto, Assalamualaikum. Wah, tak sangka Cik Ye begitu cantik rupanya. Dari segi awak tak perlu tubuhkan Persatuan Shenzhen itu lagi. Ya jauhlah keraskan Farrakhan Price dan makan berat serak 1 juta yuan sebulan. Berani sekali awak berkata begitu. Oh Yun Ting, awak dah berani? Berani potong cakap saya? Minggir. Tuan Miyamoto, tolong beri sedikit hormat. Kalau aku tak ajar kau dulu untuk jadi patuh, mungkin kau masih ingat diri bekas ketua Persatuan Shenzhen, kan? Kau nak mengajar aku? Apa? Kau sangka tuan muda macam aku tak boleh layan perempuan? Janganlah kau besar sangat kepala. Baik. Nak tengoklah cara Pengerusi Miyamoto nak urus aku, Ye Jing? Baik, tunggu saja. Dengar dari Shen Yun kau himpun bekas ahli untuk rampas equity Persatuan Shenzhen, betul ke? Tepat sekali. Kau masih mimpi lagi ke, perempuan? Equity apa lagi Persatuan Shenzhen ada? Dah lama habis. Nak rampas guna cara ganas macam ni. Kau ada kemampuan ke? Kau tak tahu semasa tubuh Persatuan Shenzhen, aku tetapkan hak veto. Maknanya tak kira macam mana urusan persatuan berkembang nanti, kalau aku tak setuju, semuanya terbatal. Betul ke begitu? Pada prinsipnya, ya. Semasa tukar equity dulu, kami dah rancang ini sebab tu bawa keluarga Miyamoto masuk. Pemegang saham utama dan pengasas ada hak veto. Sekarang keluarga Miyamoto pemegang saham terbesar, jadi dia juga ada hak veto. Maknanya aku boleh veto cadangan perempuan ni, kan? Betul. Yun Chong,
Kakak Jing, lama tak jumpa. Dulu syarikat kau hampir bankrupt, kau merayu aku ambil alih. Bukan setelah selamatkan, malah bagi kau dapat banyak keuntungan. Dulu kau kata aku macam ibu bapa kedua. Ini cara kau balas jasa? Kakak Jing, kau pun dah lama dalam dunia ni. Tak pernah dengar kebaikan besar boleh jadi permusuhan? Aku susah payah dapat semua ni. Kalau nak ambil balik, maaf, aku tak boleh beri. Baru aku tahu maksud kebaikan jadi permusuhan. Terima kasihlah, Xiao Jun. Nampaknya kau pun tak nak sokong aku. Kalau kau mati 10 tahun lepas, kami akan bersyukur dan kenang kau selamanya. Kalau kekal dalam penjara, kami akan rindu kau. Tapi sepatutnya kau jangan kembali. Persatuan Xinjiang dan kau jangan muncul lagi. Sangkaplah budak-budak tak tahu bersyukur ni. Kakak Jing baik sangat pada korang. Ini caranya balas budi. Cukuplah cakap kosong. Ye Jing nak rampas balik equity mana boleh? Aku boleh veto cadangan kau dengan 1 undi. Tapi aku bagi 2 pilihan. Pertama, ikut cakap aku jadi gundi aku. Kedua, sembah 3 kali dan patahkan kaki sendiri, baru aku lepaskan. Aku tak akan pilih mana-mana 2 pilihan ini. Ye Jing, aku tahu kau ada kebolehan, tapi walau kau hebat, apa lagi? Nak uruskan kau tak perlu rumit pun. Betul ke? Sekarang masih ada peluang tukar pilihan. Ini satu-satunya cara kau selamat. Bila aku bertindak, kau pasti mati. Aku pasti mati? Aku rasa kau tak ada kemampuan. Sejak Ye Jing mula, aku melalui medan mayat dan darah bergelut dalam dunia bisnes licik. Tak pernah kalah sekalipun. 10 tahun lepas, masuk penjara itu hukuman sendiri. Aku masuk sukarela. Kalau tak nak masuk, siapa pun tak boleh paksa. Perempuan jahat. Sebelum ini kau tak kalah sebab tak jumpa aku. Buang cakap kosong. Biar aku tengok kemahiranmu. Tuan Muda Yun. Baik, kalau nak mati, aku penuhi permintaan kau. Depan belum sampai lagi ke? Siapa berani biadab Tuan Muda Yun? Maaf Tuan Muda Yun, terjebak lalu lintas, kami lambat sikit. Cukup cakap. Bertindak sekarang. Nak buat, tangkap Ye Jing dan Ho Yun Ting. Tunggu, Ketua Kapten Wang. Kau memang berkuasa, baru tak setuju terus nak tangkap orang. Boleh tanya jenayah apa Cik Ye buat sampai kau sendiri datang? Oh, Tuan Song, nak campur tangan juga? Kapten Miyamoto pegang kuasa di sini. Mana berani aku campur? Rupanya Ye Jing berani lawan aku. Sebab harap pengaruh orang tua macam kau, tapi malang. Walau kau ada di sini, aku tetap tangkap Ye Jing. Kunci mereka. Nak tengok siapa berani. Tangkap dia. Tunggu sekejap. Tunggu apa? Bawa dia pergi. Nombor Hakim. Siapa berani biadab kepada Cik Ye? Dokumen ini perintah rasmi asal kerajaan ketika itu. Dokumen arahan Tulen. Ia membuktikan kesahihan transaksi Cik Ye dulu. Tak mungkin. Elder San, apa sebenarnya berlaku di sini? Was dulu Great Xia perluan teknologi teras dari Sang. Tapi mana boleh bincang secara terbuka. Jadi kami beri Cik Ye uruskan. Ay kalatas dari mulidak sepat kaki kedigantau. Bantu Great Xia dapat teknologi ini, Cik Ye sanggup habiskan 10 bilion yuan duit sendiri. Saya dah tahu. Kakak Jing bukan pengkhianat. Pengerusi, kami silap sangkakan awak. Ini sijil penghormatan kerajaan untuk Cik Ye. Semua boleh lihat. Kapten Wang, masih nak tangkap saya? Pengerusi Miyamoto, ada lagi hela? Hari ini, sama ada debat atau lawan fizikal, Ye Jing akan hadapi. Kalau tiada hela lagi, saya akan bertindak. Cubalah. Saya nak tengok kemampuan awak. Baiklah, dari kisah mari tadi berjar dan perhatikan. Kapten Wang, bawa anak buah awak pergi sekarang. Ye Jing, ini sahaja kekemampuan awak? You masih ingat awak siapa kaget suruh dia pergi, dia akan dengar? Ye Jing, apa kau nak arah aku? Nak tinggal atau pergi, bukan urusan kau. Faham? Kau betul tak nak pergi? Enggak, Mary. Baik, jangan menyesal. Nanti nak pergi pun tak boleh. Mengugut aku? Berani sungguh kau? Ini bukan ugutan, ini amaran. Kalau kau tak nak dengar, aku pun tak boleh buat apa. Kapten Chin. Wang Yude, berani sungguh kau buat hal di sini. Wang Yude, kau buat apa ni? Kapten Chin, kenapa tiba-tiba datang? Saya datang untuk tangkap kau. Kapten Chin, bergurau ke? Saya tak buat salah pun. Wahai kau dan pasukan penguat kuasa tak boleh tangkap saya sesuka hati. Tak bersalah? Kau ingat diri kau suci? Tengok ni baik-baik. Ni semua bukti rasuah dan jenayah kau selama ni. Belum lagi kes paksa wanita jadi pelacur. Wang Yude, ini pun dikatakan tak bersalah. Cik Ye, saya salah. Boleh saya pergi? Tolong beri peluang sekali lagi. Saya dah beri peluang, tapi kau tak ambil. Sudah terlewat. Pergi merayu pada Tuan Muda Miyamoto. Tuan Muda Miyamoto, saya dah lama berhidayah untuk jawab. Jangan tinggalkan saya begini. Buktinya cukup kukuh. Miyamoto Yun, kalau ganggu, saya tangkap kau juga. Wah, sungguh affair.
Mengugut bergerak sahaja, nanti awak tahu erti ugutan sebenar. Siapa cepat bawa dia pergi. Berani sungguh awak. Tolong saya, tolong. Tolong, Tuan Muda Yun, selamatkan saya, tolong. Ini baru pembikir. Menu utama masih belum disaji. Siapa yang awak kau nak takutkan ni? Miyamoto Yun. Berani lagi biadab, awak mati. Bodoh, tangkap dia. Siapa berani? Zhao Yunchong, cepat keluar. Ye Jing, berhenti dengan drama lama kau ni. Zaman dah berubah. Kau tak ada hak lagi arah saya. Benarkah? Ya, sebenarnya saya dah lama tak tahan. Awak cuma seorang Miss Wanita. Apa hak awak bersikap sombong, menjerit pada kami seperti anjing? Zhao Yunchong, Kak Jing selalu layan kami macam ahli keluarga. Berani kau cakap macam ni? Masih manusia ke kau? Dia semua mungkin baik dengan Discourage, tapi lainnya sikap yang berkiamis. Kau cuma cari halah. Yunchong, ramai orang terpaksa telan marwah untuk sesuap nasi. Saya akui pernah marah kau, tapi saya juga beri keuntungan berbilion setahun. Bukan aniaya pun. Kenapa benci sampai nak saya mati? Saya dah jadi bos sebelum jumpa kau. Ya, bos yang hampir bankrupt dan tenggelam dalam hutang. Tanpa bantuan kau pun saya boleh bangkit semula. Jadi salah saya sebab tolong kau yang menyedihkan dulu? Bukan tanpa bangkit trade, apa sebenarnya maksud kau? Nak sentuh isu lama ataupun baik hubungan? Saham saya jangan harap kau ambil. Ya, saya nak saham kau. Serahkan saham sekarang, kita lupakan yang lalu. Ya Jing. Penjara rosakkan akal kau. Kenapa kau rasa dia nak pindah saham bernilai puluh bilion? Lagipun dia benci kau. Walau isteri atau anak pun, dia takkan bagi saham. Jadi enggan serah? Sekali-kali tidak. Baik, Zhao Yunchong, kau tolak peluang terakhir. Jangan ugut, Ye Jing. Apa tipu muslihat kau? Lepaskan. Okey. Zhao, ingat kontrak dengan Cik Ye semasa masuk Persatuan Penciptaan Tuhan? Ingat. Jadi? Ada klausa, sekiranya anda ada rekod jenayah berat, semua ekwiti dan keuntungan akan jadi milik kumpulan penciptaan Tuhan. Saya tiada rekod jenayah. Lagipun persatuan tu dah tiada. Tuan, rupa-rupanya kau pasang perangkap dalam kontrak. Malangnya kau tak sedar kami dah hapuskan persatuan itu. Seperti kata tadi, saya tiada rekod jenayah. Yang kau takkan dapat ekwiti saya. Jangan harap. Kau kata tiada rekod jenayah berat. Lihat baik-baik ni. Ini semua bukti jenayah kau selama 10 tahun. Kalau tak cukup, pasukan penguatkuasaan dewa ada lagi. Bunuh, jual maklumat rahsia ke Sang Nation, paksa wanita jadi pelacur. Zhao Yunchong, kau dah lakukan segala kejahatan. Kau intip saya. Dari penjara pun nak kawal hidup saya. Sesiapa? Bawa dia pergi. Tuan Muda Yun tolong saya. Tuan Muda. Bukti sudah lengkap. Pasukan penguat kuasa ilahi sendiri jalankan siasatan. Siapa berani selamatkan kau? Zhao Yunchong, hari ini kau tamat. Ye Jing, kau keji, mampuslah kau mati teruk. Walaupun begini, kau tetap tak boleh kalahkan Tuan Muda Yun. God Creation Society dah tiada. Syariu pun kau tak dapat. Aku akan pindah milik semua saham ke Tuan Muda Yun. Mimpilah. Zhao, ada satu perkara kau silap faham. God Creation Society tetap God Creation Society. God Creation Capital pula God Creation Capital. God Creation Capital sentiasa wujud, tak pernah dibubar, tiada siapa boleh hapuskannya. Jadi semua ekwiti kau akan dipindah ke God Creation Capital. Apa? Mustahil. Aku bunuh kau. Kejinya kau. Bagus. Ye Jing, aku tak sangka kau memang ada kepakaran. Saya akan ambil alih semua saham Zhao Yunchong, Shen Yun, Chen Jun dan Huo Yunting ke God Creation Capital. Pada masa itu, kamu bukan lagi pemegang saham utama. Jadi hak veto kamu akan hilang. Begitu ke? Maknanya kau pasti menang lagi. Memang benar saya pasti menang. God Creation Society dah dibubar. Saya pun boleh tolak God Creation Capital. Saya yakin Gubernur juga akan sokong saya. Dengan cara ini, adakah God Capital masih layak terima ekwiti mereka? Betul. Saya tak akui kewujudan God Creation Capital. Ye Jing, walau kau kawal Zhao Yunchong, kami sudah tanda tangan kontrak dulu kalau dia pindah saham, sayalah yang berhak dapatkannya. Jadi akhirnya, kau tetap tak dapat apa-apa. Maafkan saya, Ri. Mungkin kamu semua akan kecewa. Sebab tiada siapa berani nafikan kewujudan God Making Capital. Tuan Miyamoto, lihat baik-baik. Siapa sebenarnya punya God Creation Capital? Apa? Bukan awak pemilik God Creation Capital? Saya tak pernah kata saya pemilik God Creation Capital.
taks kita siapa pemilik. Kita cuma perlu tolak pengiktirafan. Xingzhou, kitalah yang berkuasa di sini. Ini bukan keputusan awak kerana pemilik God Creation Capital ialah kerajaan negara. Apa? Nak tolak hak milik kerajaan negara dengan cakap tak iktiraf sahaja? Tak sangka awak rancang strategi ini sejak 10 tahun lalu. Ya, saya dah bersedia. Kalau mereka jujur, tak perlu sampai begini. Kalau mereka khianat janji, saya ada cara untuk jatuhkan mereka. Kakak Jing, saya sanggup serah semua saham ke God Creation Capital. Jangan risau, kerajaan negara tak akan zalimi awak. Korang berdua sanggup serah saham ke God Creation Capital? Tanpa syarat, kenapa kami perlu? Ya, tanpa syarat, tak perlu bayaran balik. Tapi awak boleh tolaklah. Kalau rasa saya tak ada bukti jenayah awak selama 10 tahun, teruskanlah tolak. Kalau begitu, saya pun tak boleh buat apa. Kau? Saya tak sabar. Saya akan kira sampai 3. Lepas tu, peluang habis. 1, 2. Saya setuju. Bagus, Peguam Yang. Tolong tanda tangan di sini. Jangan berani tanda tangan. Tuan Muda Yun, saya... Percayalah pada Tuan Muda Yun. Dia tak selongkor orang lain, tapi awak lain. Lebih kacak dan muda. Mungkin dia akan tolong awak. Tak guna. Shen Yun, nak serah ataupun tak, saya kira sampai 3 lagi. Habis tu, peluang habis. 1, 2. Saya setuju dengan pemindahan itu. Shen Yun, kalau kau pindah saham itu, aku takkan biarkan kau lepas. Jangan takut pada perempuan sialan itu. Dia cuma nak takutkan kau. Maaf Tuan Muda Yun, kalau Zhao Yuncheng pun tak boleh kau selamatkan, mana mungkin kau selamatkan saya? Bagus, Miyamoto Yun. Sekarang semua equity God Creation Capital dah disatukan. Ini bermakna kau bukan pemegang saham majoriti lagi. Hak veto kau dah hilang. Semua equity God Creation Capital akan dipindah ke Persatuan God Creation. Jangan lega. Keluarga Miyamoto masih banyak duit. Walaupun kau tarik dana, Persatuan Dewa Kekayaan aku tetap akan terus beroperasi. Tidak kau silap. Semalam aku suruh modal asing serang keluarga Miyamoto. Selepas ini rantai modal dalam dan luar negara kau akan putus. Persatuan Dewa Kekayaan kau akan runtuh sepenuhnya. Apa? Kita kena serang modal dan ada masalah rantai modal? Kita perlu pindah dana dari Persatuan Dewa Kekayaan balik. Tapi aku, sial. Aku dah beri amaran. Persatuan God Creation akan aku susun semula dan Persatuan Dewa Kekayaan pun akan aku hancurkan. Ya Jing, kau cari maut. Hari ini aku bunuh semua. Dengan cara ini, semua dokumen yang kau tanda hari ini jadi tak bernilai. Ya Tuan Muda Yun, saya sokong awak. Tuan Muda Yun, saya pun sokong awak. Bangun. Berani kau memberontak? Aku memberontak. Kau boleh buat apa? Bila aku bunuh semua, semua akan kembali normal. Mundur, jangan dekat. Tuan Cetaker, kenapa kita sampai begini? Sombong lagi. Hina sekali kau. Ramai-ramai lawat sedikit, begitukah? Aku tak pernah nak jadi begini. Ini jalan terakhir. Tapi akhirnya, kita sampai ke tahap ini. Tua Kunlun hantar Cik Ye ke alam maut. Cik Ye, maafkan saya. Kak Jing. Cik Ye, maafkan saya. Kau nak mati ke? Tak, saya tak berani. Kelar. Saya pergi. Kapten Chin, mereka memberontak, bawa balik, siasat teliti, hukum setimpal. Ya Tuan. Nah, Miyamoto Yun, kau pemberontak. Kalau aku bunuh kau, bukan salah kan? Tak, saya akan laporkan dan cadang awak dapat anugerah berani bertindak adil. Ya Jing, awak lakukan jenayah. Baru keluar penjara, jangan undang dosa lagi. Tak dengar, Kapten Chin? Ini dapat anugerah, bukan tuduhan jenayah. Aku beri amaran. Abang aku, Miyamoto Yu, ketua pertubuhan pembunuh upahan besar. Kalau bunuh aku, awak dan seluruh keluarga akan mati bersama aku. Bagus, tadi aku nak takutkan kau. Tapi sekarang, aku mesti bunuh kau. Kenapa? Sebab kalau lepas kau akan suruh abang kau bunuh aku. Tak, saya tak akan. Aku tak percaya. Jangan bunuh saya, Cik Ye. Tolong maafkan nyawa saya, Cik Ye. Tuan-tuan, saya tahu saya salah seorang diri semaaf hantar. Ketua Chin bawa mereka balik, siasat hingga tuntas dan hukum setimpal. Baik. Bat yang Jazul Master buat. Kad ini ada 1 bilion yuan atas nama Sun Jian, kata laluan 6 angka 1. Betulkah ada 1 bilion yuan dalam kad ini? Kalau tak percaya, boleh hubungi bank untuk sahkan. Saya tak percaya ada 1 bilion yuan di sini. Baki dalam kad ini ialah 1 bilion yuan. Ibu, kita dah kaya. Bodoh. Kau ingat duit ni mudah diambil?
Saya sudah bayar balik jasa besarkan anak saya dengan wang ini. Sekarang, kita selesaikan kes dera kamu terhadap anak saya. Saya sudah balas budi membesarkan anak perempuan saya. Asalnya semua 4 orang patut mati, tapi saya lepaskan 2. Itu dah cukup baik. Sun Jian, keluar sekarang. Bila pukul anak saya, berani sangat. Kenapa sekarang takut? Ayah, kau tahu ke? Ambil nyawa saya, tukar nyawa anak saya. Boleh? Kalau nak mati, saya boleh kabulkan. Tapi tiada siapa boleh selamatkan anak kamu. Perlu ke sekejap ini? Ya, mesti sekejam ini. Yao, saya salah. Demi hubungan kita selama ini, tolong lepaskan saya, Yao. Saya bapa bikin sense manusia. Saya bikin manusia. Bunuh dia. Tunggu sebentar. Yao, awak ingat tak? Setutu Prodemak saya tak nak bagi makanan. Saya dah mencuri makanan kongsi dengan awak. Cepat bunuh dia. Jangan bunuh anak saya. Yao, kami salah. Tolong jangan bunuh kami. Saya sujud. Saya merayu, tolonglah. Bunuh dua-dua mereka. Tunggu sekejap. Yao, jangan kata kau tak nak mereka mati. Betul, aku tak nak mereka mati. Kau cuma nampak mereka zalimi aku. Tapi tak nampak masa mereka baik denganku. Aku tak boleh kejam dan tak berperasaan macam kau. Yao, macam mana kau boleh cakap begitu tentang mak kau? Apa yang patut aku cakap? Semua ini salah kau si budak handsome. Mak aku jadi kejam pada ayah aku. Mengarut. Kau tak tahu apa ayah kau buat dulu. Apa dia buat? Apa sebenarnya sampai nak bunuh dia? Mereka dah bercerai. Walaupun dia buat salah, itu hak dia nak bunuh. Dulu ayah kau dia... Yun Ting. Kak Jing. Jangan cakap. Yao, apa jadi kalau aku tetap nak bunuh? Kalau gitu bunuh aku sekali. Kak Jing. Baik, demi anak aku akan lepaskan korang. Tapi hukuman mati dikecualikan, hukuman hidup tetap kena terima. Apa cara anak lelaki kau pukul anak aku balas sama sekarang? Kalau tak, dewa turun pun aku tak lepaskan. Ayah, buat apa ni? Bertahun-tahun mak kau manjakan kau sampai rosak. Cukup ke? Saya dah pukul dia. Bawa dia ke hospital. Yao, cepat merayu pada ibu awak. Xiao Jian boleh mati. Ibu? Yao, mereka pukul awak teruk tak? Mereka bawa awak ke hospital? Baik, disebabkan awak tak mati, lupakan 1 bilion yuan. Jom. Ye Jing, budak haram tu. Moga dia mati teruk. Dia pukul anak saya sampai begini. Patutnya saya tak ambil Yao yang tak bersyukur tu. Ibunya kaya, tapi tak bagi kita 1 sen pun. Geramnya. Ye Jing, budak haram tu, saya nak dia mati. Cukup. Semua diam. Kita tak boleh cari pasal dengan Ye Jing. Saya dah dengar. Dia kakak besar dunia bawah tanah. Ayah, saya masih tak boleh terima. Kalau tak nak mati, telan saja. Bukan tiada cara untuk singkirkan Ye Jing. Kamu orang siapa? Saya Miyamoto Yu, Ketua Persatuan Dewa Kekayaan. Miyamoto Yu adik saya. Ye Jing musnahkan Persatuan Dewa Kekayaan dan buat adik saya dihukum penjara seumur hidup. Jadi kita ada matlamat sama. Kamu nak lawan Ye Jing? Tepat sekali. Tapi Ye Jing wanita yang sangat berkuasa. Asalkan ikut arahan saya akan bantu hapuskan Ye Jing. Asalkan boleh bantu hapuskan Ye Jing, saya akan ikut semua permintaan kamu. Bagus, itu sikap yang betul. Yao, lama tak jumpa. Kalau ada nak cakap laju. Tak ada apa nak bincang. Tunggu saya di luar. Ya, Cik. Sekarang boleh cakap, kan? Duduk. Sila duduk. Yao, kamu tahu kenapa Ye Jing nak bunuh ayah kamu? Kenapa? Sebab kamu bukan anak kandung dia langsung. Kamu tipu. Macam mana boleh jadi? Tengok, ini fail saya dapat dari penjara. Semua tercatat jelas di sini. Ini macam mana boleh? Ini bagaimana mungkin? Macam mana boleh jadi begini? Yao, bimbang baik. Macam mana Ye Jing boleh ada anak? Dulu dia bayar bapa awak untuk tutup fakta yang awak bukan anak kandungnya. Tapi sepudian bapa awak ini rindu awak siang malam nak bawa awak pergi. Ye Jing bunuh bapa awak dalam keadaan marah. Ini tak mungkin. Perempuan macam Ye Jing ini bukan wanita biasa. Ingat, jangan sampai dia tahu awak dah dapat tahu kebenaran. Kenapa?
Oh, awak terlalu naif. Ye Jing sangat kejam caranya. Kalau dia tahu Pang Wei tahu, awak jadi tak berguna. Dia nak simpan musuh. Saya nak lapor polis. Bodohnya, Ye Jing ada jaringan kuat. Nak cari maut ke dengan lapor polis? Habis saya nak buat apa? Suara mesin, awak nak balas dendam untuk bapa? Nak. Kalau macam tu, Kak Jing, tahniah berjaya ambil balik semuanya. Ini semua hasil bantuan awak. Biasa saja. Bila Kak Jing perlukan, nyawa saya pun sanggup. Kak Jing, ada sesuatu saya pendam lama sebenarnya. Yunting. Kak Jing, ada sesuatu yang lama aku pendam. Sebenarnya aku... Yunting, mari minum. Kita tak perlu bincang hal lain. Icek domain gerabin derbainis. Aku akan terus menanti hingga ke agak ijtayaris. Kenapa engkau sengaja menyiksa diri? Kau muda, tampan dan kaya raya. Ramai gadis bangsawan sedia menanti asalkan kau mahu. Tapi aku cuma perempuan separuh umur. Kak Jing, kau tak faham ke? Hanya kau di hatiku. Yunting. Kak Jing, adakah walau secuil ruang untukku di hatimu? Yunting, aku tak mau fikirkan cinta sekarang. Jangan paksa. Baik, Kak Jing, aku akan terus menanti. Ibu. Yao, mari duduk. Pakcik Hua nampak murung. Ibu tolak dia ya? Pak Hua nampak murung. Awak tolak dia ke? Nak tolak apa? Jangan mengarut. Ibu, siapa pun boleh nampak Pak Hua sangat mencintai awak. Lihat Pak Hua tampan, perangai baik, sayang awak setulus hati. Kenapa nak tolak? Saya... Siap. Ibu, saya sokong awak bersama Pak Hua. Awak pun patut ada kehidupan sendiri, kan? Yao, kenapa hari ini pelik sangat? Masuk akal, kan? Ibu, saya dah fikir masak. Awak dah baik dengan saya. Tak patut saya terus dendam, kita kena pandang ke depan, kan? Yao, ibu gembira awak dah faham. Maafkan saya, Sir Ibu. Dulu saya layan awak teruk. Tak apa, tak ada dendam kekal antara ibu dan anak. Ya Jing, kalau saya tak dapat kepercayaan awak dulu, macam mana nak balas dendam untuk ayah? Yao, Wayas benar-benar nak tahu nak kenapa saya bunuh ayah awak? Kenapa tiba-tiba sebut pasal ni? Saya tak nak ada salah faham antara kita. Sebenarnya, kau ada kembar yang tak kau tahu. Dulu saya difitnah penjahat, lalu diselamatkan ayahmu. Sebagai balasan, saya kahwin dia. Kami berkasih senyap-senyap, setahun kemudian lahirkan kamu beradik. Teruskan reka cerita. Nak lihat sampai mana? Saya ada adik? Lepas tu, ayah kamu main perempuan. Saya tak tahan, jadi cerai. Lepas cerai, ayah kamu nak bawa adik kamu pergi. Dengan kebolehan mak, ayah tak patut boleh bawa adik saya. Masa tu, saya sibuk urusan luar negara dan banyak musuh, jadi tak berkeras lama. Sebab perkahwinan kami rahsia, identiti kamu pun sentiasa disembunyikan. Jadi begitu rupanya. Ye Jing mak sendiri pun percaya cerita rekaan ini. Di depan mak, ayah ada hak bicara ke? 10 tahun lalu, saya terima panggilan. Adik kamu jatuh bangunan sampai mati. Saya ke tempat kejadian. Siasatan menunjukkan ayah kamu sanggup tendang adik kamu dari tingkat 20. Semata-mata nak gembirakan kekasih baru. Mana boleh jadi. Ye Jing boleh cipta bohong tak logam. Kalau betul ada adik, ayah tak suka pun hantar balik saja. Mana mungkin dia tolak jatuh bangunan. Kau pun terkejut kan? Harimau pun tak makan anak. Dia macam mana boleh? Sebab marah sangat, saya bunuh dia. Mak, jangan fikir lagi. Semuanya sudah berlalu. Saya tak percaya ada bapa sebegini. Walaupun bapa sewenang-wenangnya, dia takkan bunuh anak sendiri atas alasan macam itu. Ye Jing, bohong kau ini terlalu teruk. Yoel berkelakuan pelik. Ibu, buat apa ni? Ibu sedang kerja.
Ibu, jom rasa. Sup kulat putih dan biji teratai ini saya buat sendiri. Okey. Ibu minum masa panas. Tak sedap kalau dah sejuk. Ayah, akhirnya aku boleh balas dendam untuk korang berdua. Yoyao, kau letak racun dalam mangkuk ni. Mana boleh kau buat macam ni? Aku ibu kau. Kau bukan ibu aku. Kenapa aku bukan ibu kau? Awak bukan ibu saya. Kenapa saya bukan ibu awak? Saya dah tahu kebenarannya. Tak perlu tipu saya. Saya bukan anak awak. Betul. Macam mana orang macam awak boleh ada anak? Dulu ayah nak bawa saya pergi, awak bunuh dia. Mengarut. Sayalah yang mengandung awak 10 bulan. Kalau bukan anak saya, kenapa saya layan awak baik? Balik naktijnya, kenapa saya pilser? 10 tahun awak jaga saya, tak sanggup lepaskan? Siapa bagi cerita karut ni percaya orang lain lebih dari ibu? Penuh dengan tipu, mana boleh percaya? Nak macam awak, racun sup nak bunuh saya? Yah, saya nak balas dendam. Awak patut masuk neraka. Kalau tak percaya, kita buat ujian DNA. Kenapa awak? Siapa awak tak dibenarkan masuk? Awak Ye Jing, ibu naga legenda dunia gelap? Awak taklah hebat. Saya tipu sikit, terus terjebak. Siapa awak? Saya Miyamoto Yu. Adik saya ialah Miyamoto Yun. Sekarang awak tahu kenapa saya nak jatuhkan awak, kan? Yao, kenapa awak bersekongkol dengan mereka untuk lawan mak? Awak bukan mak saya. Saya mak awak. Bukan. Perempuan tak sangka kau jadi macam ni, kan? Apa yang kau nak? Bayang aku nak. Perempuan masih diam. Ayah saya hampir tak pernah pukul saya seumur hidup. Kau berani sentuh saya? Masih diam? Saya akan terus pukul sampai kau buka mulut. Tunggu. Saya ada sesuatu nak cakap. Undur dulu. Baiklah, Tuan Muda Yu. Puan Naga, rupa-rupanya awak tak sehebat mana pun. Saya belum kalah. Ini bolehkah dikira kalah? Saya telah rasuah anak awak. Ini membuktikan awak gagal sebagai ibu. Anak sendiri pun tak percaya awak. Dia tak sabar nak tengok awak mati. Cukup. Nak bunuh atau seksa saya, teruskan ikut suka hati. Cakap tak seronok. Nak bunuh atau seksa aku, silakan. Takkan aku biar kau mati senang? Kau hancurkan abang aku dan persatuan Dewa Kekayaan. Aku akan hidupkan kau dalam sengsara. Pertama, aku potong urat tangan kaki. Lepas tu bawa kau balik ke Sangor. Aku main DGN kau seketika. Bila bosan, aku jual kau ke pasaran gelap. Dragon Mom yang terkenal ni mesti laku harga tinggi. Binatang. Teruskan maki. Makin kau maki, makin nampak tak berdaya. Aku suka tijikin kau marah tak guna. Teruskan. Baik. Kau sangka akan jadi begini? Berani kau hina keluarga Sun? Kau dah nak mati ke? Semali, say. Aku lepaskan kau hidup. Macam ni balasan kau? Tak marah pun sampai kau cakap tu. Apa maksud lepas nyawa aku? How to know? Jelas sikit. Cakap. Aku tak pernah kena rugi sebesar ni. Sejak Kyle, tak ada berani pukul aku macam ni. Perempuan ini berani pukul aku berkali-kali. Cukup. Cik Ye, kalau dah tahu hari ni jadi begini, kenapa dulu buat begitu? Maksud Puan, bila kamu semua nak pukul anak saya sampai mati, saya patut berdiam saja biar kamu buat sesuka hati? Awal-awal lagi, kalau Puan tak pukul anak lelaki dan isteri saya, anak saya takkan balas dendam sebegini teruk. Kalau anak lelaki Puan tak pukul anak saya pun takkan pukul dia. Kalau anak Puan tak buli anak saya pun takkan bertindak. Yeyao dah lama kena pukul. Dia dah biasa. Perlukah Puan cari keadilan untuk dia? Ini cuma menyakiti dia dan Puan juga. Jadi maksud Puan, keluarga Puan tak bersalah dan kami yang salah? Pada second,
Tak hairan keluarga Puan Sebati memang seiras? Saya tak tahan lagi. Ayah, berhenti bertekak dengan dia. Hari Nola, kalau saya tak pukul dia sampai mengemis kot, saya ikut nama dia. Ayah, tolong jauhkan. Kita tengok berapa lama Puan boleh tahan. Tolong, jangan pukul dia lagi. Saya merayu padamu. Apa kaitan kau kalau aku pukul dia? Kau kata tak akan pukul saya lagi. Pernahkah aku kata tak akan pukul kau lagi? Mari sini. Aku tanya kali terakhir. Pernahkah aku kata tak akan pukul kau hari ini? Shut up. Santam. Awak tak pernah. Bagus. Ambil cemeta senai lagi. Pukul dia. Saya tak nak. Tak nak. Tak nak balas dendam untuk bapa kandungmu? Pukul. Kalau tak pukul sampai mati, aku bunuh kau. Menggempak Sun Jian. Dalam soal seksa orang, kau tetap terbaik. Awak terlalu memuji Tuan Muda Yu. Ambil ini, pukul dia. Pukul! Tak makan ke? Ayuh, mari aku tunjuk. Pukul begini. Pukul begini. Celaka. Berani kau pukul aku. Ye Yao, keluarga Sun telah membesarkanmu dengan setiap titis air dan sesuap makanan. Kau cuma anjing keluarga Sun. Anjing. Oh, Abang Sundal ini memang tak berguna. Pukul sampai mati. Ya betul, pukul sampai mati. Ye Yao, sebenarnya ada satu lagi perkara nak bagi tahu. Ye Jing itu ibu kandungmu. Saya dah semak perkara ini. Dulu ayahmu ada kekasih baru yang tak suka kakak kandungmu. Untuk menyenangkan kekasihnya, dia campak adikmu dari tingkat 20. Tak, mustahil. Inilah sebab ibu kamu bunuh ayah kamu. Hai kau binatang, kau bersama. Gen ayah kamu terlalu kuat. Kamu sama seperti ayah kamu. Dulu ayah kamu bunuh adik perempuan kamu demi kekasih baharu. Hari ini kamu nak bunuh ibu sendiri sebab orang luar. Mustahil. Betul ke ini? Yao Yao Brawls, perbuatan ayah kamu dulu terlalu kejam. Ibu tak sanggup beritahu. Aku bukan manusia. Bagus. Ye Jing, aku suka tengok kamu berdua bermusuhan. Ini buat aku gembira. Aku lawan kamu sampai mati. Yao Yao. Sial, kamu memang nak mati. Kau... Apa masalah perempuan ini? Dia bukan dibius ke? Mak, wak okey ke? Yao Yao, Mak dah okey sekarang. Mak, racun tu... Maaf, nak cengat. Tak apa, Yao Yao. Asalkan kau tahu salah, ingat baik-baik mulai sekarang. Mustahil. Kau memang telan racun khas Yimo Jing Sanggo kita. Gajah pun boleh mati kalau telan racun ni. Dah lama saya perasan Yao Yao pelik. Sup jamur putih dia bagi hari ni saya tak sentuh langsung. Saya cuma pura-pura minum. Racun sikit tu dah saya keluarkan dari badan tadi. Kau memang tak berperi kemanusiaan. Anak sendiri pun kau sanggup tipu. Miyamoto Yu, kau bawa orang bunuh pengawal saya, berani racun saya pun. Kau rasa ini jenayah tingkat apa? Celaka. Hari ini mesti saya habiskan kau. Miyamoto Yu, berani sungguh kau. Berani bunuh rakyat negara Syah di tanah Syah sendiri. Kak Jing, okey ke? Saya okey. Tepat masa awak datang. Tolong hapus Ye Jing. Ganjaran besar menanti. Miyamoto Yu, gila ke? Ganjaran kecil ni nak tarik saya. Ye Jing berani bunuh saya? Keluarga Miyamoto takkan lepaskan. Tak kisah. Satu-satu atau ramai-ramai, lawanlah saya. Sombong. Ye Jing memang kejam. Berani lawan satu-satu? Lawan adil? Ya, cuma kita berdua satu lawan satu. Kalau saya menang, lepaskan kami. Kalau kalah, saya akur. Jing, jangan peduli. Tak perlu layan tawaran bodoh ni. Miyamoto Yu, kalau tak racun saya, and minta lawan adil, saya pasti setuju. Mungkin saya anggap kau ada maruah. Jadi kau sebenarnya takut, ya? Bila dah terdesak nak cakap pasal adil, kau ingat saya bodoh? Berani lawan ke tak? Ye Jing yang hebat ni pengecut.
Berani lawan aku atau tidak? Ye Jing yang legenda ini cuma pengecut. Sesiapa bergerak akan dipukul sampai mati. Kau memang hina. Berani lawan aku? Hilang kau! Ibu, maafkan saya. Bolehkah ibu maafkan saya? Yao Yao, ibu cuma nak kamu nampak siapa yang benar sayang dan siapa yang nak ambil kesempatan. Saya sudah nampak jelas sekarang. Ye Jing, kami akui kami tersilap tentang ni. Tolonglah, demi kami jaga Yao Yao dan selamatkan dia dulu. Beri kami peluang kedua. Betul, Yao Yao. Kami memang tahu kami salah. Yao Yao, tolong beri kami satu peluang lagi. Kau bukan cuma tahu salah. Kau tahu kau sudah habis. Yao Yao, mulai sekarang aku akan baik dengan kau. Lepaskan aku, ya? Yao Yao, hari ini Mak tak akan putuskan untuk engkau. Cara nak uruskan mereka, itu hak engkau. Yao, mulai hari ini aku akan sayang kau. Kaulah cinta sejatiku. Jaga dan sayang aku. Kau ingat kau siapa? Betul cakap. Mulai saat ini, Yao Yao kita jadi wanita bernilai puluhan bilion. Gangster macam Sun Jian pun tak layak pandang dia dari jauh. Dengar tu tak, si sampah masyarakat? Ya, Yao kau betul. Aku akan jauhi kau, okey? Yao, jangan bunuh aku, jangan. Kau lupa ke? Aku bawa kau ke pesta Tanglong, beli baju, hantar kau ke hospital. Yao, dan kita dah bersama bertahun-tahun lamanya. Bagilah peluang pada kenangan lama kita, lepaskan aku. Aku tak hiraukan hubungan kita. Kau yang mulai sekarang hubungan kita. Chin Ho, 4 orang ini racun aku. Mereka bekerja sama dengan Miyamoto Yu bunuh pengawal aku. Bawa balik mereka. Soal siasat habis-habisan. Kemudian hakim ikut undang-undang. Ya! Ye Jing, kau tak tahu bersyukur. Kau akan mati teruk. Berani kau katakan aku tak bersyukur? Aku, walaupun mati pun, jadi hantu tetap tak lepaskan kau. Hidup pun aku tak takut. Hantu apatah lagi. Aku... Sebab perbuatan kau sendiri, keluarga kau jadi macam ni. Akhirnya, kebaikan dan kejahatan pasti akan dibalas. Sun Jian, kau punca semua ini. Kalau kau tak keliru antara betul salah, tak terpisah baik jahat, keluarga kau takkan jadi kacau macam ni. Ini semua salah aku. Aku yang celakakan korang. Mak, sebentar lagi saya nak keluar negara tengok keadaan. Terima kasih, Mak. Saya pergi jalan-jalan di sana dulu. Baik. Jangan risau. Nanti saya atur orang rahsiakan Yao Yao. Baiklah, terima kasih. Kau pula, apa rancangan kau seterusnya? Saya nak menjelajah ke merata tempat. Kalau macam tu, boleh saya ikut sama?